Masa berlalu, zaman beralih, manusia semakin maju dalam kehidupan mereka. Sains dan teknologi telah menggantikan kepercayaan dan adat-adat dahulu kala. Kini, sistem perubatan semakin maju dan pelbagai kaedah sains dan teknologi telah digunakan untuk merawat pesakit-pesakit. Bomoh, satu nama yang sangat sinonim dan dianggap tabu oleh masyarakat kita. Ramai yang beranggapan bahawa apabila menggunakan nama bomoh, ia akan merujuk kepada pawang atau pengamal ilmu hitam yang ada sangkut paut dengan jin serta membuat kerja terkutuk seperti merompak, menipu dan merogol. Walau bagaimanapun, ada juga bomoh-bomoh yang menegakkan amalan mereka adalah melalui doa dan Quran. Dokumentari ini adalah untuk mengupas dan memahami dunia bomoh. Saya memandang benda-benda pelik ini adalah satu kebesaran Allah Ta'ala yang menjadikan di petala bumi ini. Maka benda ini bagi saya, manusia sukar mencari seperti ini kalau tidak minat. Kalau minat, saya ingat di mana ada tujuan pasti kita akan ada kebolehan. Sekarang macam mana keadaan kita? Sekarang dah okey dah, cuma saya nak cek baliklah kok saya masih lagi ada masalah lagi kan dekat saya. Kalau begitu kena berubat baliklah. Itu kita akan buat dengan perubatan biasa yang saya gunakan. Kalau segi perubatan tradisional ni bagi saya lah, saya tidak kira sama ada perempuan atau lelaki lah, kita buka kepada semua umum. Tetapi kebanyakan yang datang di sini adalah perempuan, karena selalu perempuan ini banyak bermasalah tentang segi kerohanian. Istilah perkataan dukun dan pawang ini memang kita di Malaysia memang dianggap ikut-ikutan. Tetapi apa yang kita perlu tahu bahwa dukun juga pawang ini dia adalah satu dikira keilmuan berpengetahuan dari segi kerohanian. Cara perubatan saya ini pertama-tama sekali saya akan bagi kaunseling dan tanya tentang pribadi seseorang, dan tanya mengapa dia akan boleh begini, dan alhamdulillah kita checkmate dalam badan dia, kerohanian dia. Bagi pendapat Tok Palembang bin Brunei, seorang bomoh terkenal di Sabah, pengubatan secara batin masih sangat diperlukan dan tidak semua bomoh adalah pengamal ilmu hitam. Tok
Tok Palembang yang berusia 49 tahun ini telah menjadi pengamal perubatan batin atau BOMO selama lebih daripada 20 tahun. Kaedah perubatan tradisional memang kita telah maklum ataupun masyarakat umumnya telah mengetahui. Apa yang saya perlu tekankan sini mengenai pandangan Islam. Islam telah pun menjelaskan bahwasanya kita ni disuruh berubat, suruh mencari rawatan berubat sekiranya kita sakit. Jadi ini kita dianjurkan. Okay, sebelum saya berubat dengan Tok Guru, pengalaman saya rasa tak selesa, hati saya tak tenang. Lepas tu saya rasa macam sakit dalam badan tu, yang bila saya berjumpa dengan doktor kata saya tak ada sakit apa-apa. So saya ikhtiar untuk berjumpa dengan Tok Guru. Dalam perubatan ini yang penting niat kita satu, kedua kita mau baik. Ketiga iaitu untuk menjelaskan sakit kita mau tidak ataupun baik. Jadi di sini kita kena fikirlah bahwa semua berlandaskan perubatan ini penting di sini adalah doa. Kami berpeluang merakam aksi Tok Palembang yang sedang mengubat seorang pesakit. Di sini saya ada peralatan untuk memandikan seorang pesakit. Terutama sekali yang kita gunakan iaitu alat-alat bunga dan kelekati, pancing, paku, minyak wangi, besi berani, dengan parang dan juga limau. Dan bukan semua juga BOMO itu tidak betul lah. Ini hanya panggilan kan BOMO. Apa yang penting pengamalan dia tu, adakah betul atau tidak. Di situ baru kita dapat tahu bahawa adakah dia itu BOMO palsu ataupun BOMO yang menyesatkan songsang, ataupun dia BOMO yang betul-betul yang sebenarnya lah mengikut syariat Islam. Lepas tu saya akan ikut seterusnya lah dan mewarisi perubatan beliau ni, iaitu perubatan tradisional. Saya ingat setakat sampai sekarang ini dah masuk 30 tahun lah saya berubat daripada bujang sampai berkeluarga lah. Pendapat saya tentang ilmu perubatan tradisional ini, jika kita yakin dengan cara ini, kita boleh sembuh. Sebab kebelakangan ini saya rasa lemas dan tidak bersemangat. Tradisional ini dia memang ada menggunakan juga macam ramuan-ramuan herba-herba dan sebagainya. Ini juga satu perubatan lah cara Islam gitu. Kalau contohnya kalau pesakit di hospital, mungkin dia menghadapi kanser, mungkin dalam sains mungkin dia akan operate kah kanser kah. Tetapi kalau perubatan kampung ni, dia menggunakan akar kayu dan mungkin akar kayu ini akan boleh memulihkan kanser tu tadi. Pesakit yang mengamalkan rawatan tradisional
Well, sebenarnya tidaklah jadi masalah kalau pesakit itu mau dapatkan rawatan tradisional, sebab ada setengah-setengah rawatan itu barangkali berkesan untuk membantu pesakit dalam rawatan pesakit. Tapi mungkin kesan rawatan itu barangkali lebih baik kalau pesakit itu dapatkan kedua-dua rawatan, rawatan moden dan juga rawatan tradisional. Ilmu dukun ini perlu dikekalkan lah. Sebab kalau ilmu moden kan macam itu dokter, kadang-kadang ada ini dokter dia ada penyakit dia tidak boleh ubat. Contoh macam itu kalau ada orang kena buat apakah kan, contoh macam ada orang halus kasih kena sakit, kadang-kadang itu dokter tidak boleh buat. InsyaAllah nanti akan datang, saya coba itu mewaris dia. Bomoh adalah satu kerjayaan mistik yang tidak mudah difahami oleh masyarakat. Ini kerana ia tergolong dalam dunia aneh dan jauh dari pemahaman akal manusia. Saya percaya bomoh masih ada, tapi saya sebagai orang Islam, kalau boleh biarlah ia tidak melanggar hukum agama. Benda tu memang wujud sebenarnya kan, walaupun zaman sekarang kita dah moden, ada doktor, ada apa semua, tapi perkhidmatan bomoh tu masih diperlukan lagi dah. Rahasianya itu kita kembalikan kepada Allah Ta'ala, karena dia saja yang dapat boleh membantu dan menolong kepada seseorang itu supaya penyakitnya akan sembuh. Karena dari kerohanian ini, apapun perkara akan berlaku, pasti ada di sebalik hikmah dia. Saya percaya perubatan tradisional ni. Yang nyata, semua ini daripada Allah. Dan kita sebagai makhluk ciptaannya hendaklah sentiasa berserah, berusaha serta berdoa dan memuji kebesaran Allah untuk mendapat bantuan dan keredaannya.